Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok 1.4 iaitu memahami dan menggunakan konsep kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa. Katalah dalam satu uji kaji kita hanya ada dua keputusan, iaitu sama ada mendapat merah dan juga biru. Kalau kita cari kebarangkalian bagi merah ialah 1/5, maka kebarangkalian bagi biru ialah 4/5. Okey. Kalau peristiwanya M, maka pelengkap bagi M ialah B. Dan kalau perhatikan jumlah keseluruhan dua-dua kebarangkalian ini mesti jumlahnya ialah 1/5. Kita tambahkan dengan 4/5, kita akan dapat 5/5 sama 1. Sebab sebelum ni kita dah tengok kebarangkalian mesti terletak dalam antara kosong sampai 1. Okey. Jadi kalau diberi satu kebarangkalian, maka kita nak cari satu lagi kebarangkalian yang lain. Okey, contoh tidak diberi pada kita kebarangkalian biru, maka cara kita nak dapat ialah kita pastikan kalau sini 1/5, kalau sini 1/5, sini mesti jumlahnya mesti 5/5, maka kita akan dapat 4/5. 1 tambah 4 sama dengan 5/5. Jadi kebarangkalian untuk dapat biru yang melengkapi satu lagi kebarangkalian merah ialah 4/5. Okey. Untuk memahami, kita tengok contoh soalan. Okey. Sebuah beg mengandungi 80 biji bola di mana 16 daripadanya ialah berwarna merah. Dia ada 80 biji dan 16 daripadanya adalah berwarna merah. Sebiji bola dipilih secara rawak daripada beg itu. Cari kebarangkalian bahawa bola yang dipilih itu tidak berwarna merah. Sekarang ni dia ada dua, iaitu merah dan merah dan juga bukan warna merah. Okey. Jadi kita katakan bahawa bukan warna merah ini adalah pelengkap kepada merah. Kebarangkalian cari kebarangkalian bahawa bola yang dipilih itu tidak berwarna merah. Daripada maklumat bilangan semua ialah 80 biji. 16 daripadanya merah, jadi bilangan merah ialah 16. Maka bilangan biru yang bukan berwarna merah, bukan biru yang bukan berwarna merah ialah selebihnya lah, iaitu 64. Okey, cari kebarangkalian bahawa bola pilih tidak berwarna merah. Yang pertama, kita boleh sama ada kita cari dulu kebarangkalian merah berapa. Bilangan merah gunakan formula bahagi dengan bilangan semua sama dengan bilangan merah kita ada 16, bilangan semua kita ada 80. Okey, kamu guna kalkulator. Kita guna kalkulator, kita akan dapat 16/80. Kita akan dapat 1/5. Okey. Oleh kerana bukan merah adalah satu lagi pelengkap kepada merah, maka kebarangkalian bukan merah ialah 4/5. Ini 1/5 yang pelengkap dia mesti kita tambahkan sesuatu, mesti dapat 5/5. 5/5 ni jumlahnya ambil ni.
Jadi kita akan dapat 45. Maka kebarangkalian bukan merah ialah 45. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita gunakan formula kebarangkalian. Kebarangkalian bukan merah sama dengan bilangan bukan merah kita bahagikan dengan bilangan semua. Bukan merah yang kita kira ialah 64. Semua yang diberi ialah 80. Jadi kita akan dapat 64 kita perkan dengan 80. Kita akan dapat 45. Kita akan dapat 45. Okey. Jadi kalau kamu perhatikan, kita boleh gunakan dua cara. Sama ada kita menggunakan pelengkap. Pelengkap kita tahu kebarangkalian satu peristiwa merah, kita tahu 1/5. Maka satu lagi yang melengkapinya mesti 45. Ataupun kita guna formula. Kita kira macam biasalah. Okey. Baik. Kita tengok latihan. Kita cuba latihan. Sebuah beg berisi 6 batang merah, 6 batang merah, 8 hijau dan 4 biru. Kita tuliskan maklumat dia. Bilangan merah ialah 6, bilangan hijau ialah 8 dan bilangan biru ialah berapa? 4. Jadi daripada sini kita dapati jumlah semua sekali ialah 18. Kamu tambah saja. Okey. Cari, nyatakan kebarangkalian. Soalannya ialah nyatakan kebarangkalian pen bukan hijau. Bukan hijau terpilih. Kalau bukan hijau, maksudnya kita ambil selain daripada hijau lah. Okey, baik. Pen hijau kita ada kebarangkalian bilangan hijau bahagi dengan bilangan semua. Bilangan hijau kita ada 8. Bilangan semua kita ada 18. Jadi kita akan dapat 8 per 18, 8 per 18, kita akan dapat 4 per 9. Okey. Baik, sekarang ni kita dah tahu kebarangkalian hijau ialah 4 per 9. Maka bukan hijau. Jumlah sini ialah 9, jadi kita dapat 5 per 9. 4 tambah 5 dapat 9, jadi 5 per 9. Ataupun cara lagi satu, kamu tengok, bukan hijau maksudnya merah dengan biru, dia ada 10. Merah 6, biru 10. Kalau kita nak guna formula kebarangkalian bukan hijau, bilangan bukan hijau, kita bahagi dengan bilangan semua. Bilangan bukan hijau tadi 10, bilangan semua tadi 18. Jadi kita dapat 10 kita perkan dengan 18. Kita akan dapat 5 per 9 juga. Okey. Jadi mana-mana kaedah kita boleh guna, sama ada kita nak guna formula ataupun kita ambil dia punya pelengkap sajalah. Kalau satu tu 4 per 9, maka satu lagi ialah 5 per 9. Totalnya ialah 9 per 9. Okey, soalan nombor 2. Sebuah kotak mengandungi beberapa biji mentol yang elok dan 12 biji mentol yang rosak. Dekat sini hanya ada 2 saja, iaitu mentol yang elok dan juga mentol yang rosak. Maksudnya kalau kita buat satu uji kaji, kita ambil kita punya keputusan ataupun kita punya kesudahan
kita mungkin dapat sama ada elok ataupun rosak. Okey. Pelengkap bagi elok ialah rosak. Jika sebiji mentol dipilih secara rawak daripada kotak itu, kebarangkalian bahawa mentol yang rosak. Mentol kebarangkalian mentol yang rosak ialah 38. Kebarangkalian mentol rosak ialah 38. Dia punya pelengkap ialah yang elok. Jadi kebarangkalian yang elok ialah 3 per 8 nak jadi 8, jadi 5 per 8. Okay, maksudnya kalau kita tambahkan 5 per 8, kita dekat sini dapat 8 per 8 sama 1. Jadi kita tahu bahawa kebarangkalian yang elok ialah 5 per 8. Okey, soalannya cari kebarangkalian mentol yang elok. Cari kebarangkalian mentol yang elok. Kebarangkalian mentol yang elok. Maka jawapan kita lain inilah. Jawapannya ialah 5 per 8. Okey. Baik, kita dah faham tentang pelengkap. Kita tengok pula latihan. Yang ni maksudnya kita dah habis dah soalan kebarangkalian. Kita dah habis dah belajar kebarangkalian. Okey. Dia punya kesimpulan sepatutnya kita tahu bahawa kebarangkalian formulanya sesuatu peristiwa berlaku. Formulanya ialah bilangan A bahagi dengan bilangan semua. Kemudian jumlah kebarangkalian mesti terletak antara 0 sampai 1. Okey. Kalau diberi kebarangkalian A ialah 1 per 5, maka kebarangkalian B ialah 4 per 5. Okey. Kita pegang yang ni je lah. Yang pertama formula. Dan konsep satu lagi ialah konsep pelengkap. Okey, sebuah beg berisi, kita ambil sebuah beg berisi 6 batang merah, 8 batang hijau dan 4 batang biru. 6 merah. Okey, beg. Bilangan merah ialah 6. Bilangan hijau ialah 8. Bilangan biru ialah 4. Sebatang pen dipilih secara rawak daripada beg itu. Nyatakan kebarangkalian bahawa pen hijau terpilih. Dia nak kebarangkalian hijau terpilih. Jadi kita akan guna formula kebarangkalian lah. Dia tanya kebarangkalian, maka kita akan guna formula kebarangkalian. Okey, apa dia formula kebarangkalian? Kebarangkalian hijau sama dengan bilangan hijau bahagi dengan bilangan semua. Okey, daripada sini kita tahu bilangan semua ialah 18. Kamu tambahkan saja semua sekali ni. Bilangan hijau ialah 8. Bilangan hijau ialah 8. Bilangan semua ialah 18. Okey, kita tekan kalkulator. 8 per 18. Kita akan dapat 4 per 9. Okey, untuk soalan A. So kita dapat jawapannya ialah 4 per 9. Soalan B. 2 batang pen biru dikeluarkan daripada pen biru dikeluarkan. 2 batang pen biru dikeluarkan daripada beg itu. Biru dikeluarkan. Maksudnya ialah yang ni tolak 2, sini pun tolak 2. Maka bilangan biru yang baru ialah 2. Bilangan semua ialah 16. Okey. Kemudian sebatang pen dipilih secara rawak daripada beg itu. Cari bahawa pen biru terpilih. Soalan B. Kebarangkalian bahawa pen biru terpilih. Bilangan biru bahagi dengan bilangan semua. Bilangan biru ada berapa? Ada 2. Bilangan semua 16. Jadi 1 per 8. Soalan nombor 2.
Sebuah bakul berisi 76 kuntum bunga yang terdiri daripada sebuah bakul 76 kuntum bunga daripada bunga merah dan bunga kuning. Merah dan kuning. Okey. Jika sekuntum bunga dipilih secara rawak daripada bakul itu, kebarangkalian bahawa bunga merah terpilih ialah 3/4. Dia nak bilangan bunga merah. Okey. Kita ambil maklumat. Bilangan semua ialah 76 diberi pada kita, bilangan semua. Bilangan merah tidak diberi, kuning juga tidak diberi, tapi dia bagi ke barang kalian. Untuk merah ialah 3/4. Ke barang kalian merah ialah 3/4 dan soalan tanya bilangan bunga merah. Bilangan bunga merah sama dengan berapa? Kita guna formula. Kaedah kita guna formula. Kebarangkalian merah sama dengan bilangan merah bahagi dengan bilangan semua. Kebarangkalian merah kita masukkan 3/4 ni. 3/4 bilangan merah kita tak tahu. Bilangan semua kita ialah 75. Okey, ni kamu bawa ke sini. Maka bilangan merah kita akan dapat 3/4 darab 3/4 darabkan dengan 75. Kita akan dapat 3/4 darab 7/5. Betul ke 3/4 ni? 76, salah saya. Sini ialah 76. Bukan 75. 76. Jadi kita hati-hati, kita tengok balik soalan. Okey, 3/4. Bilangan tak mungkin dalam perpuluhan lah kan. 3/4 darab dengan 76. Jadi kita akan dapat 57. So jawapan kita ialah 57. Untuk soalan A, kita dapat bilangan merah ialah 57. Okey, 12 kuntum bunga merah dan 8 kuntum bunga kuning dimasukkan ke dalam. Tadi kita dah ada 76. Okey. Tadi kita dah ada 76, tapi sekarang ni apa yang berlaku ialah 12 kuntum bunga merah, 12 kuntum bunga merah dan 8 kuntum bunga kuning dimasukkan ke dalam bakul. Bakul tadi bilangan semuanya ialah 76. Ini yang asal. Bakul kita ni ada 76. Tapi yang baru, apa yang terjadi yang baru ialah bilangan semua dah berubah daripada 76 bertambah sebanyak. Okey, tambahkan 12 kuntum merah, 8 kuntum kuning. Jadi 12 merah tambah 8 kuning. So jumlah semua sekali ialah 76 tambah 12 tambah 8, kita akan dapat 96. Okey, ini jumlah yang baru. Baik, soalannya ialah, kita tengok balik soalan. Nyatakan kebarangkalian bahawa bunga kuning terpilih. Bunga kuning terpilih. Baik, lagi sekali kita tengok yang asal ialah bilangan semua 76. Bilangan merah yang kita dapat ialah 57. Maka bilangan kuning yang asalnya, ini ialah yang asal tau. Jadi yang kuning ialah 76.
kita tolakkan dengan 57. Jadi kita dapat 19. Ni yang asal. Yang baru merah bertambah sebanyak 12. Kuning bertambah sebanyak 8. Jadi kita dapati bahawa bilangan merah yang baru ialah 69. 69. Bilangan kuning yang baru ialah 27. Okey. Kemudian soalan tanya, nyatakan kebarangkalian bahawa bunga kuning terpilih. Kebarangkalian bahawa kuning terpilih, formula bilangan kuning bahagi dengan bilangan semua. Bilangan kuning 27, bilangan semua 96. Jadi kita akan dapat kebarangkalian kuning sama dengan 27/96. Kita akan dapat 27/96. Jadi kita akan dapat 9/32. Okey, itu jawapannya. 9/32. Ini jawapannya ialah 9/32. Okey, soalan nombor 3. Jadual di atas menunjukkan bilangan wang kertas di dalam sebuah kotak. Okey, dalam kotak ni ada wang kertas. Jenis wang kertas RM5, berapa bilangan tak tahu. Jenis wang kertas RM10, 9 keping. Bermaksud dekat sini kalau kita tengok berapa ringgit ada ni, 90 lah kalau kita tengok jumlah ringgit kan. Okey, kemudian wang kertas RM50, kita ada 8 keping. Baik, itu maklumat yang kita adalah. Jika sekeping wang kertas dicabut serawak daripada kotak itu, kebarangkalian bahawa wang kertas itu bernilai RM50 ialah 2/9. Soalan A. Kebarangkalian bernilai RM50 ialah 2/9. Okay, ini maklumat yang dia bagi. Soalan A, cari nilai X. Cari nilai X. X kita hanya akan tahu kalau kita tahu berapa bilangan semua kan. Okey. Jadi kita tak ada clue, apa-apa clue, maka kita gunakan formula kebarangkalian RM50 sama dengan bilangan RM50 kita bahagi dengan bilangan semua. Okey. Kita guna clue kebarangkalian diberi untuk menjawab soalan. Okey. Kebarangkalian bilangan RM50. Bilangan dia 8. Jadi kita masuk 8 lah. Bilangan semua dia berapa? Kita tak tahu. Okey. Kemudian bila kebarangkalian mendapat RM50 dibagi 2/9. 2/9. Maka daripada sini sebenarnya kita akan dapat bilangan semua. Kita naikkan ke atas lah. Ini kita naik ke atas. Okey, jadi kita akan dapat bilangan semua kita naik ke atas 8 ayat ni kita tukar tempat, kita pindah ke situ jadi 2/9. Okey. Cara kamu tekan kalkulator ialah kamu tekan 8 bahagi 2/9. 2/9. Okey, kamu akan dapat 36. Bilangan semua dapat 36. Kamu tak boleh untuk kamu tekan untuk tekan 8 per 2/9, kamu tak boleh tekan 8 per 2/9. Kamu tak boleh tekan macam tu sebab dia akan keluar 8 per 2/9. Tapi apa yang kamu patut tekan ialah 8 bahagi. Sebab dekat sini ialah bahagi. 8 bahagi 2/9. 2/9. Jadi kamu dapat 36.
Okey, yang kamu dapat ialah bilangan semua. Tapi soalan tanya pada kita ialah bilangan X. Bilangan X. Bilangan X. Soalan tanya kita X. Semua yang kita tahu ialah 36. Ni jumlah semua. Jadi berapakah nilai X? Maka X sama dengan 36. Kita tolakkan dengan 8, kita tolakkan dengan 9. Tolak 8, tolak 9. Okey, kita akan dapat tolak answer 36 tadi. 8 tolak 9. Okey, kita akan dapat 19. X dapat 19. Soalan B, jika sekeping wang kertas dicabut Sarawak, nyatakan kebarangkalian. Nyatakan kebarangkalian bahawa wang kertas bernilai RM10. Gunakan formula. Kebarangkalian RM10 sama dengan bilangan RM10 bahagi dengan bilangan semua jumlah. Okey, 10 dia ada berapa? 10 ada 9. Semua ada berapa tadi? Semua ada 36. Jadi dapat 1/4. Senang aja kan? Okey, seterusnya soalan nombor 4, bilangan anak, bilangan keluarga. Satu kajian dijalankan ke atas 240 buah keluarga. Ke atas 240 buah keluarga. Bermaksud jumlah sini semua sekali bilangan keluarga ialah bilangan keluarga ialah 240. Maksudnya kita tambah 20, tambah 36, tambah 40, tambah 80, tambah 48, tambah 16, jumlahnya mesti 240. Okey, keputusan kajian itu adalah seperti jadual. Maksud jadual ni ialah bilangan anak kosong, maksudnya tak ada anak 20 keluarga. Yang ada seorang anak 36. Yang ada 2 orang anak 40. Yang ada 3 anak 80. Yang ada 4 orang anak 48 keluarga. Yang ada 5 orang anak ialah 16 keluarga. Jika sebuah keluarga daripada Sarawak daripada 240 buah keluarga itu, maksudnya di kalangan semua ini, kita buat uji kaji di kalangan ini, cari kebarangkalian bahawa keluarga itu mempunyai lebih 3 anak. Lebih 3 anak. Lebih 3 anak bermaksud yang diambil ialah 4 dan 5. 4 dan 5. Jadi jumlah dia berapa sini? Kamu tambahkan, kamu akan dapat 48 tambah 16, 50, 64. 64. Yang lebih daripada 3 anak. Cari kebarangkalian untuk soalan A ni. Okey. Soalan A, cari kebarangkalian lebih daripada 3. Lebih daripada 3. Jadi formula kebarangkalian ialah bilangan lebih daripada 3 kita bahagi dengan bilangan semua. Lebih daripada 3 kita kira tadi 48 tambah 16 dapat 64. Semua yang ada ialah 240. Tekan kalkulator. 64 kamu bahagikan dengan 240. Jadi kamu akan dapat 4/15. Okey. Soalan B, jika sebuah keluarga dipilih Sarawak daripada keluarga-keluarga yang mempunyai kurang daripada 3 orang anak. 3 orang anak. Maksudnya ialah jika sebuah keluarga dipilih Sarawak daripada keluarga-keluarga bermaksud ini. Yang 3 orang anak.
cari kebarangkalian bahawa apabila itu punya seorang anak saja. Maksudnya ialah dia nak seorang saja. Daripada yang ramai ni, berapakah kebarangkalian untuk dapat seorang? Okey. Kamu cari jumlah semua sekali, kamu tambahkan 20, tambah 36, tambah 40, tambah 80, ataupun kamu 240 ni tolak 64. 240 tolak 64 untuk kamu tahu berapa bilangan yang mempunyai keluarga punya 3 orang anak. Kurang daripada 3 orang anak maksudnya ialah daripada sini-sini lah kan. Okey, 3 ni tidak termasuk. Ni tak termasuk, kurang daripada 3. Jadi kita dah ambil jumlah 20, kita tambahkan dengan 36, kita tambahkan dengan 40, maka dapat 96. Dekat sini jumlahnya ialah 96 yang kurang daripada 3. Okey, soalannya ialah kebarangkalian yang mempunyai seorang anak saja. Soalan B, kebarangkalian seorang anak saja. Seorang anak saja sama dengan bilangan seorang bahagi dengan bilangan semua. Okey, bilangan seorang yang kita tahu ialah 36. Jumlah yang kita ambil sampel kita ialah 96. 36 per dengan answer 96 ni, kita tekan answer, kita akan dapat 38. Okey, jawapannya. Untuk soalan kebarangkalian kamu kena hati-hati tengok betul-betul soalan, tengok sampel dia diambil daripada mana. Adakah sampel diambil daripada keseluruhan keluarga, contoh yang A tu diambil keseluruhan keluarga, ataupun diambil, kalau yang B ni diambil untuk yang kurang daripada 3 orang. Tengok baca soalan betul-betul, sampelnya diambil daripada mana. Okey, soalan nombor 5, sebuah kotak mengandungi beberapa biji mentol yang elok. Beberapa biji mentol yang elok dan juga 12 biji mentol yang rosak. Okey. Kebarangkalian bahawa mentol yang rosak ialah 3/8. Okey. 3/8. Daripada maklumat, bilangan mentol yang rosak ialah 12. Bilangan mentol yang elok kita tak tahu berapa. Kebarangkalian yang rosak ialah 3/8. Okey, maklumat ni saya ambil daripada soalan. 12 rosak, kebarangkalian rosak ialah 3/8. Soalannya cari jumlah mentol. Maksudnya soalan nak bilangan semua. Bilangan semua sama berapa. Okey, clue kita ialah kebarangkalian rosak. Ni clue kita. Jadi kita guna formula kebarangkalian. Kebarangkalian rosak sama dengan bilangan rosak kita bahagi dengan bilangan semua. Masukkan maklumat, rosak 3/8, bilangan rosak 12. Okey, bilangan semua tak tahu ataupun jumlah lah. Yang ni kamu bawa ke atas, tukar tempat dia. Jadi 12 per ni 12 per 3/8 macam tadi lah. Tekan kalkulator, 12 bahagi 3/8. Kita dapat 3/2.
maka jumlah semua mentol ialah 32. Kita dah jawab soalan. Okey, soalan nombor 6. Seorang peniaga merekodkan jualan 80 buah kamera dalam suatu bulan tertentu. Seorang peniaga merekodkan 80 buah kamera dalam ini ialah bilangan semua. 25 buah kamera jual model K dan selebihnya model L dan model M. Okey, dia ada 3 kat situ jenis kamera. Jika sebuah kamera dipilih secara rawak ke barang kalian, untuk kamera M terpilih ialah 3/8. 3/8. Okey. Bilangan semua kamera ialah 80. Bilangan kamera K ialah 25. Bilangan kamera L tak tahu. Bilangan kamera M pun tak tahu. Dan diberi pada kita ialah kebarangkalian. Untuk M ialah 3/8. 3/8. Soalan A ialah hitung bilangan kamera model M. Hitung kamera model M. Soalan tanya ni So clue kita dekat sini. Kebarangkalian M sama dengan bilangan M bahagi dengan bilangan semua. M, kebarangkalian M dia bagi 3/8. Ganti saja bilangan M tak tahu. Tulis bilangan semua ialah 80. Jadi bilangan M ialah 3/8. Kita darabkan dengan 80. 3/8 darab 80. Kita akan dapat 30. Okey, kita akan dapat 30. Soalan A. Senang bila kamu tahu dia punya clue dan kamu tahu formula, kamu guna saja. Masuk-masuk saja. Okey, soalan B. Nyatakan kebarangkalian kamera model L dijual. L dijual. Dia nak kebarangkalian model L dijual. Berapa kebarangkalian? Okey. Cara yang pertama, kaedah yang pertama ialah kamu tengok kebarangkalian M. Kebarangkalian M yang diberi pada kita ialah 3/8. 3/8 dia dah bagi 3/8. Kemudian kita dah tahu kebarangkalian. Oh, kita tak tahu soalan nak kebarangkalian L. Soalan nak kebarangkalian L sama dengan berapa? Okey, menggunakan formula kebarangkalian L sama dengan bilangan L bahagi dengan bilangan semua. Kebarangkalian L kita tak tahu. Bilangan L kita tahu tak? Bilangan L pun tak tahu. Jadi maksudnya kita tak boleh nak guna formula ni kalau kita ada dua maklumat kita tak tahu. Yang kita tahu bilangan semua. Agak-agaknya boleh tak kita cari bilangan L dekat sini berapa? Boleh sebab kita dah tahu bilangan semuanya ialah 80 tadi kan. Bilangan semua 80. Bilangan semua 80. K 25. M kita cari 30. Jadi bilangan L ialah 80. Kita tolakkan dengan 25. Kita tolakkan dengan 30. Jadi kita boleh tahu L ialah 20. L ialah 20.
5. Okey. Jadi bila sini kita dah tahu, maka kita boleh guna formula. L kita dah tahu 25. Jadi 25 bahagi dengan bilangan semua 80. 25 dah ada kat sini, so kita guna answer yang tu, kita per dengan 80. Jadi kita akan dapat 5/16. Okey, soalan nombor 7. Sebuah beg mengandungi 45 batang pen biru, merah dan hitam. Maksudnya 45 ni ialah bilangan semua. Okey, kita tulis maklumat dulu lah. Bilangan semua ialah 45. Jumlah pen Jika sebatang pen dipilih secara rawat daripada beg itu, kebarangkalian bahawa pen dikeluarkan biru, merah, hitam. Biru, merah, hitam ialah 1/5, 1/3 dan K. Kebarangkalian merah ialah 1/5. Kebarangkalian biru 1/5. Merah ialah 1/3 dan kebarangkalian hitam ialah K. Okey. Baik. Jumlah kebarangkalian mesti 1. Jadi sebenarnya kita boleh tahu daripada sini, kita boleh tahu nilai K sebenarnya. Macam mana dapat? Maksudnya kita terus boleh jawab soalan B. Kita boleh jawab soalan B iaitu 1 tolak dengan 1/5 tolak dengan 1/3. So kita akan dapat K sama dengan 1 tolak 1/5 tolak 1/3. Dapat 7/15. Okey. Ingat jumlah semua kebarangkalian mesti 1. So B kita dah jawab. Bilangan pen merah di dalam beg. Bilangan pen merah. Bila bilangan pen merah, kita tengok kebarangkalian merah dan juga bilangan semua. Jadi kita guna formula kebarangkalian merah sama dengan bilangan merah bahagi dengan bilangan semua. Ni untuk jawab soalan A. Kebarangkalian merah 1/3, masukkan maklumat. Bilangan merah ditanya pada kita, bilangan pen merah tanya, bagi dengan bilangan semua kita tahu 45. Maka bilangan merah kita akan dapat 1/3 darabkan dengan 45. Ini naik atas. 1/3 darab 45. So kita dapat bilangan merah ialah 15. Okey. Yang B ni tadi kita dah jawab tadi kan. Kita guna konsep pelengkap. Soalan nombor 8. Semukan dalam raja di atas dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Jika seperingkat dikeluarkan secara rawak daripada kotak itu, nyatakan kebarangkalian bahawa kad dikeluarkan itu bertanda U. 1, 2, 3, ada 3 U. Ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan semua kad ada 9. Bilangan U ada 3. Jadi kebarangkalian untuk U terpilih ialah bilangan U bahagi dengan bilangan semua. Jadi 1/3. Okey. Soalan B. Beberapa kepingkat bertanda O dimasuk. Okey. Sekarang ni kita masukkan O. Beberapa kepingkat. Tapi kita tak tahu berapa kepingkat sebenarnya kan. Tapi kita masukkan. Bila kita masukkan bermaksud bilangan semua ni dah bertambah. Berapa O tak tahu. Okey. Dan bilangan O
Kita tak tahu berapa. Jadi bilangan semua sekarang ni adalah 9 tambah X. Kebarangkalian. Kebarangkalian bahawa kad itu bertanda K ialah 1/6. Hitungkan kad berwarna O. Dia nak bilangan O berapa. Okey, soalan nak bilangan O berapa. Dan diberi pada kita ialah kebarangkalian K ialah 1/6. Soalan B. Kebarangkalian K ialah 1/6. Menggunakan clue yang ini, kita guna formula kebarangkalian K sama dengan bilangan K bahagi dengan bilangan semua. Kebarangkalian K ialah 1/6. Bilangan K ialah ada 1, 2, ada 2. 2 per semua ialah jumlah semua ialah yang ini. Sebab O dah dimasukkan kan. 9 tambah X. Okey, yang kita nak cari berada di bawah. Jadi kita naikkan ke atas ni lah. Kita tukar tempat. 9 tambah X sama dengan 2. Kemudian ini kita pindahkan tempat yang 9 tambah X 1/6. Jadi 9 tambah X sama dengan 2 bahagi 1, 2 bahagi 1/6. Jadi kita akan dapat 12. Jadi X sama dengan 9 ni. 9 ni kita pindah. Kita pindah ke sebelah sini. Macam kita belajar algebra tu kan. Dia akan jadi tolak. Okey. Jadi 12 tolak 9. So X sama dengan 3. Soalan tanya hitungkan kad bertanda O. Jadi oleh sebab itu bilangan yang bertanda O ialah 3. Bagi soalan nombor 9 dengan nombor 10, saya minta kamu cuba selesaikan sendiri dan kamu hantar dalam classroom. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.